keadaan Nabi Allah Yusuf yang seindah itu rupa bentuk yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi bagi Zulaikha, salah ataupun berdosakah dia tiba-tiba tertarik pada Yusuf yang secantik itu? Cinta ada berlaku pada tiap orang. Ada pada. Dan cinta ni bukan benda buruk, benda mulia. Cumanya salah guna tak salah guna tu je. Orang pandai guna cinta, alhamdulillah. Orang menyalahgunakan cinta, jahannam dia. Cinta kita macam duit lah. Duit lah poket kita. Adakah duit ni baik? Jawabnya, tengok pada keadaan pengguna. Kalau kita guna duit pada benda baik, maka duit benda baik. Kalau kita guna duit pada benda salah, panas kita. Duit sama, tapi atas kita. Kita ada pisau. Kalau kita nak potong sayur, nak potong daging, alhamdulillah. Tapi kalau nak potong manusia, jadi baik tak baik benda tu terserah atas kita pengguna. Kita ada senapang, kita tembak tupai, tembak apa baik. Tapi tembak manusia, jahannam kita. Jadi cinta ni satu nikmat Tuhan yang terlalu amat besar nilainya sampai Allah sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Nabi Muhammad sebut, kalau mencinta kepada Allah, sayang kepada Allah, maka tu aku. Maka Allah akan cinta sama padamu. Artinya kalau kita pandai menggunakan cinta, serah cinta ni pada Allah, tidak pada duit je, tidak pada makanan je, tidak pada tidur je, tidak pada balasannya, bukan cinta kita kepada Allah. Duit yang kita beri ni belum pada masuk poket, duit saluran halal ke saluran haram. Satu. Bila masuk poket pula, nak keluar balik duit tu, keluar saluran mana? Saluran jahat ke saluran buruk? Kalau kita guna duit macam ni, insya-Allah duit ni akan bawa kita ke syurga. Duit baik mata kita, kaki kita, fikiran kita, tangan kita, kaki, semua sekali kita guna nikmat-nikmat Tuhan termasuk nikmat tubuh badan, nikmat cinta, insya-Allah kita menjadi orang muttaqin. Sekadar SMS. Kalau tulis surat tak ada apa. Tapi apa jaminan? Itu dia. Apa jaminan SMS ini tidak membawa pada mudarat? Macam kita pergi tempat orang berjudi. Tetap berjudi. Tengok orang berjudi. Tengok orang minum arak. Tengok orang apa lagi. Pilihan-pilihan melocor. Apa jaminan? Lepas pada tengok ni, jiwa kita tidak tertarik. Ni tempat kawalan hidayat. Sini, kalau kita pergi dengan niat nak tengok saja, bagi mudahkan aku berdakwah, insya-Allah selamat. Tapi kalau pergi hati kosong, tu apa-apa itu kawan, bahaya kita. Itu dalam istilah fiqh dia panggil bil ihtiyat. Baik pergi ke baik tak pergi? Baik tak pergilah, ihtiyat. Supaya ada kawalan. Tapi kalau kita sebagai pendakwah, sebagai guru besar, sebagai tua kerajaan, nak tahu keadaan sebenarnya macam mana buat siasat, macam polis yang bertanggungjawab jaga keselamatan, dia kena tahu benda tu. Barulah boleh dia kawal orang. Jadi kalau dia buat pergi dengan cara siasat dengan tujuan hapus, dia bagus. Dia boleh pahala. Jadi nak tulis surat cinta berapa, dari segi tulis surat cinta tak ada apa. Tapi apa jaminan? Pada surat cinta ni, dia zina, dia rogo berapa. Tapi kalau dia ada kawalan iman, tapi dia kena orang tu, tapi iman dia ada. Nak luah secara jumpa pokok gini taman lagi tak boleh. SMS lah. Baru orang tu tahu bahawa dia ni kena kat aku. Bagi saya tak ada apa. Boleh lagi. Katalah saya seorang perempuan. Saya tentu bertanggungjawab jaga diri saya dan jaga anak-anak saya masa depan. Tahu-tahu si mama itu layak menjadi suami aku. Maka kita awal-awal lagi tempah, buat pajakan, buat apa kita panggil? Tempahan. Tak ada apa. Tak ada apa. Cumanya masalah budaya kita. Budaya kita ni biasanya malu para perempuan yang yang pinang laki-laki. Itu budaya lain. Budaya ni kalau betul, kalau tak betul, buat. Sebab itulah belum dalam Islam letak belum pada akad nikah kena ada khitbah, al-khitbah, ada pinangan. Biar benda tu diurus oleh orang tua. Kerana benda ni masalah seks ni masalah benda yang dikira sensitif lah kita panggil.
sedikit mengenai Siti Aisyah pula. Tadi Siti Khadijah. Siti Aisyah pun ada digambarkan dalam sejarah Islam. Di samping terkenal sebagai gedung ilmu, beliau sekaligus seorang gadis putih, cantik, indah, kemerah-merahan. Humaira. Nabi sebut khuzu nisfa dinakum min hadhil humara. Ambillah sebahagian besar daripada agama ni daripada budak merah ni. Budak merah. Maknanya cantik dia. Cantik. Sekali lagi di sini aspek cinta itu turut berkaitan dengan kecantikan. Soalan ialah bolehkah pasangan lelaki terlalu mementingkan kecantikan semasa mencari pasangan? Nabi dah buat panduan. Seorang perempuan itu dikahwin li jamaliha wa diniha wa nasabiha, limaliha wa jamaliha wa diniha wa nasabiha. Kerana cantik, orang pinang perempuan. Kerana harta, dia gaji besar, harta banyak, orang pinang perempuan. Kerana nasab, kerana titih baris dia, anak baik-baik, anak datuk-datuk, anak jutawan-jutawan, pinang juga. Kemudian akhirnya wadiniha, kerana dia berakhlak tinggi. Din kita panggil agama. Saya baru nama berakhlak tinggi. Nabi sebut doa, fadfar bi dzati din taribat yadak. Nabi doa kepada perempuan, pada si suami yang isterinya zati din, orang beragama. Dia kita panggil berakhlak tinggi. Di Nabi sendiri doa pada Allah Taala minta selamat. Bertuahlah si laki-laki yang perempuannya beragama. Tidak pentingkan cantik. Cantik ni orang pandangan zahir. Cantik ni dia tidak lama. Tua sikit mulai rambut uban, rambut putih bersembur kata Pak Hamka, putih bersembur, pipi kendur, gigi gugur kata Pak Hamka, jahanam kita. Tapi kalau beragama sampai tua, cinta bersalin, cinta berbalas. Si laki-laki sayang pada isteri walaupun tua, tapi kerana dia ni berbudi. Nabi kita Muhammad SAW, walaupun Siti Khadijah dah mati, dah berkahwin dengan Siti Aisyah dah. Tapi bila dia sembelih kambing, dia selalu bagi daging kambing ni kepada kawan Siti Khadijah. Dia minta Siti Aisyah beri pada orang ni, kerana orang ni kawan rapat dengan gemula Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah marah-marah. Apa masih sayang lagi pada perempuan mati. Cemburu perempuan masih ada. Saya banyak baca buku-buku yang menceritakan cinta ni, bila kita kahwin asalnya dengan cinta, makin tua makin kuat cinta satu sama lain. Si suami sayang sungguh-sungguh pada isteri, makin tua makin sayang. Itu saya baca buku tulis dan saya boleh terima benda lagu ni. Itu boleh pahala ke? Dalam di bawah, tak salah saya, di bawah ayat walahunna mislul ladzi alaina bil ma'ruf, dalam tafsir Khazin. Tafsir Khazin dia mengandungi 4 tafsir. Jadi saya baca di bawah ayat itu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata inni atazayyanu li zaujati, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku nak bila aku berjanguk, nak suruh isteri aku sayang, sebagaimana aku nak isteri aku berjanguk untuk aku sayang. Jadi merapatkan kasih mesra satu sama lain ni ialah ibadat pada Allah. Ma'ruf. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebab tu masyarakat kita saya sebut, kita belum kahwin kadang-kadang berjanguk, berhias. Bila sudah berkahwin, masuk pintu berbau busuk dah. Dia sudah yakin, dia kata ini aku dah ada suami. Suami itu dia boleh cari perempuan lain kalau tak kenal dengan hati dia. Tapi kalau kita tutur kata yang baik, cara kita sambut suami balik daripada kerja dengan keadaan penat, letih, kita pergi buka pintu, misalnya ambil beg dia, timpan kasut dia. Oh, isteri yang macam ni sampai mati pun suami ingat. Dia cinta khidmat ni tidak benda besar, benda-benda kecil. Benda-benda kecil tapi benda sensitif. Orang akan terasa sampai mati. Kita bercakap dengan lembut, apa khabar, misalnya tanya nak makan apa abang, nak apa besok, abang nak makan apa. Kalau ada rezeki kita adik masak misalnya, dia kita tahu benda apa suami kita ni suka makan, baik kuih,
baik sayur, baik daging, suka apa isteri kita, suami kita suka makan, di mana kita pergi pun, jumpa benda tu, kalau boleh, kita ambil, kita beli, kerana ini kesukaan isteri saya, apa ni suami saya. Suami gitu juga, ini kesukaan isteri saya. Pergi kedai ada makanan, ada kain-kain yang warnanya memang kesukaan isteri kita, tu boleh kita belilah. Ni, dek, abang beli benda ni, kerana abang tahu, adik suka sangat warna macam ni. Oh, sampai tua, sampai betul. Dia pula beritahu pada orang lain pula. Ini baju ini. Oh, ini benda-benda begini, benda kecil-kecil begini. Belajar ni. Saya suka baca buku-buku cinta. Jadi dalam dakwah saya selit benda-benda begini. Orang lain baca buku cinta kerana apa? Dia punya pasal lah. Tapi memang saya suka benda-benda begini. Dan ni benda pengalaman hidup. Tapi kebanyakan benda ni berlaku hasil daripada kita waktu kahwin tak betul niat. Kahwin cari perempuan gaji besar. Cadang mudah nak makan harta bini. Makan harta bini tak malu ke kita? Si laki-laki hidup dengan harta bini. Akhir sekali bini benci, bercerai. Kerana kita letak kerja tu nawai itu tak betul dah. Cari hak cantik. Cari harta banyak. Jadi cantik ni setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada luntur dari cantik dia tu. Mulalah benci, cari hak lain pula. Cantik pula. Ini punca. Jadi kalau kita kahwin tu kerana Allah. Allah suruh aku kahwin. Wajib atas aku kahwin. Kalau tak kahwin, aku berzina. Aku mengorak anak orang. Kita tu wajib. Jadi kita tu pandailah cari isteri dengan tujuan nak tanam benih. Bagi melanjutkan kejadian manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita niat begitu, insya-Allah payah nak timbul godaan syaitan nak. Saya lah, pengalaman saya lah. Saya ilmu ada, ilmu ada. Saya selalu surat cinta, telefon. Tapi kalau nampak telefon nampak hal lain, saya letak cepat. Saya tahu mana perempuan tak nak pada orang yang bergaji besar. Ada nama pula, ada pangkat pula. Tapi kalau nampak benda tu menggunggat rumah tangga saya tak tukar. Saya duduk kat selamat.